عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya. Hadis riwayat Muslim. Allah ni maha pengasih, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Dengan satu titisan air mata, Allah boleh haramkan air mata kita daripada api neraka. Haram mata kita daripada dicecah oleh api neraka hanya kerana air mata yang mengalir kerana takutkan Allah. Dosa kita menggunung, dosa kita banyak sangat, tetapi Allah boleh ampunkan dosa kita dengan beberapa amalan. Agak pelik kalau kita dengar, sebab Allah ini boleh ampun dosa yang besar hanya dengan beberapa amalan. Bahagian orang dia pernah mendengar Nabi pernah menyebut satu hadis yang kadang-kadang kita pernah dengar, tapi kenapa kita tidak mahu mengamalkan? Allahu a'lam. Apakah yang telah memberatkan kita sehingga kita mampu memberi alasan untuk meninggalkan perbuatan ini? Salah satu hadis pernah disebut daripada Abu Ayyub yang menceritakan tentang Nabi pernah menyebut 4 rakaat sebelum zuhur yang di dalamnya tidak ada salam. Ini sebahagian ulama lah melakukan 4 rakaat tanpa salam, dan sebahagian dalam riwayat yang diceritakan oleh Ummu Habibah bahawa Nabi pernah menceritakan juga, barang siapa yang mengerjakan qabla zuhri arba'an wa ba'daha, siapa yang mengerjakan salat sunat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat dan wa ba'daha 4 rakaat selepasnya, qabliyah dan ba'diyah sebelum dan selepas, maka kata Nabi SAW, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya untuk dibakar oleh api neraka. Kita dengar jawapan ini, kita rasa pelik kerana solat sunat 4 rakaat dan sebelum dan seselepas, tetapi Allah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang menggunung, diharamkan baginya api neraka. Amalan yang sedikit ini, tetapi berapa ramai di kalangan kita ambil enteng, tak rasa penting benda ini. Maka kita pada hari ini ingin merubah kepada ke arah yang lebih baik. Hadis yang bersifat sahih riwayat Tirmizi ini menceritakan bahawa kalau kita lakukan qabliyah 4, ba'diyah 4 zuhur, maka Allah akan mengharamkan bagi kita api neraka. Semoga kita istiqamah, doa banyak-banyak menangis-nangis. Semoga kita istiqamah melakukan solat sunat ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, 8.45 minit malam sebentar tadi telah pun disiarkan azan menunjukkan masuknya waktu salat fardu isyak bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan setia bersama kami, jadikan IKIM teman anda, inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Di dalam Islam kita ada konsep yang dipanggil dengan ahlul khibrah. Ketika seseorang tidak tahu dalam bidang perubatan, wajib baginya untuk merujuk kepada ahli dalam perubatan, kerana mereka lah yang dipanggil dengan ahlul khibrah. Maka dalam konteks vaksin COVID-19, para ahli perubatan, doktor seluruh dunia hampir bersepakat bahawa vaksin COVID-19 ini selamat untuk digunakan. Bahkan dikatakan keberhasilannya adalah sebanyak 90% atau mungkin lebih. Maka di dalam Islam kita menerima data ini daripada golongan ahlinya yang dipanggil sebagai ahlul khibrah, maka ia diterima untuk dipakai di dalam Islam. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ekspresi IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Ya, Faiz Haji Osman kat sini teman-teman anda. Alhamdulillah, dah selesai solat fardu isyak tadi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum lagi, tak mau tangguh-tangguh lah. InsyaAllah dapat kita solat di awal waktu. Solat kita dengan penuh kekhusyukan, ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah semoga Allah terima sama-sama. Okay? Dan sekejap lagi seperti yang saya wawarkan, Forum Bicara Adin untuk khas ulang tahun ke-20 Radio IKIM. Kita nak bawakan satu forum bertajuk Cabaran Penyiaran Radio Islam di Era Kemajuan Digital. Kita dengar sama-sama untuk forum bicara adin kita bersama dengan rakan setugas saya Syafiq Saleh selaku moderator, dan panelnya dua orang tetamu yang kita bawakan, tetamu hebat untuk kita berkongsi tentang tajuk ini. Pertamanya Ustaz Syamsul Debat juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani. Apa yang mereka bakal perincikan, apa yang bakal mereka bawakan tentang cabaran penyiaran Radio Islam di era kemajuan digital ini, sama-sama dengarkan sekejap lagi. Dengar dekat radio, tonton dekat Facebook dan YouTube kami, okey? Sekarang ni bersama Sabian Gambus, Ya Maulana.
سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Alhamdulillah, kembali bersama dalam rancangan kita yang dibawakan untuk hari ini, iaitu Forum Bicara Ad-Din. Kita bawakan bersempena sambutan ulang tahun ke-20 tahun Radio IKIM. Syukur. Dan bersama saya Syafiq Saleh untuk membawakan pertemuan ini, kita nak dengarkan lagi kisah-kisah dan juga hujah-hujah cerita dari tetamu-tetamu kita di sini. Alhamdulillah. Dan bersempena dengan ulang tahun ke-20 tahun Radio IKIM, pastinya juga rakan-rakan sekalian bersama kita untuk berkongsi cerita pengalaman anda, dan itulah juga yang kita nak berkongsi bersama anda kembali di sini. Dan kita jemput anda untuk sama-sama tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Alhamdulillah. Menerusi Forum Bicara Ad-Din, saya tidak kesorangan di sini dan saya bersama dengan tetamu-tetamu yang dah bersedia di platform media kita di sini. Alhamdulillah, kalau sahabat-sahabat sekalian yang sedang tonton waktu ini, yang sedang melihat waktu ini, dah pun nampak wajah-wajah insan-insan hebat kita. Masya Allah. Dan saya terus nak memperkenalkan tetamu kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani, merupakan profesor dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafiq. Masya Allah. Apa khabar kita Prof? Alhamdulillah, baik adanya. Syukur, Masya Allah. Saya kira ini kali pertama saya bertemu dengan Prof kan. Dan Ya, saya mengenali juga Prof, membaca latar belakang Prof yang sentiasa mendokong kuat di USIM. Masya Allah. Kita harapkan hari ini kita dapat lagi satu laluan mutiara ilmu dari Prof dalam kita nak membincangkan satu topik khas seketika lagi. Okey. Dan tetamu kita yang kedua, Masya Allah. Kalau yang sedang menonton, ya Allah, memang sangat-sangat mengenali. Kalau kejap lagi beliau beri salam pun, insya-Allah akan kenal lah beliau. Masya-Allah. Okey, nama diberi iaitu Saudara Samsul Amri Haji Ismail ataupun Saudara Samsul Debat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik adanya. Syukur dapat lagi bersama kita. Saya kira ini bukan kali pertama, sebab sebelum ni Ustaz Samsul juga bersama kita menerusi siaran-siaran yang kita bawakan di Radio IKIM waktu ini. Masya Allah. Alhamdulillah, itu dia, kita dah pun kenal bersama dengan dua orang tetamu kita yang hebat bersama-sama kita di sini. Okey, dan pastinya bila kita ada dua orang tetamu ini yang akan juga berkongsi cerita pengalaman mereka, saya kira memang tidak akan jauh lagi untuk terus membincangkan dengan topik ataupun tajuk yang begitu rapat, yang begitu erat dengan kita apabila kita hari ini mencari dan juga mendapatkan media-media maklumat daripada persekitaran yang kita ada hari ini, iaitu tajuk kita cabaran penyiaran radio Islam di era kemajuan digital. Nampak macam panjang ni, tapi saya kira pasti ada cerita dan juga ada perkongsian yang menarik dari sahabat-sahabat tetamu kita. Okey, dan kita ada 3 pusingan
Okey, yang mana pusingan pertama kita nak mulakan dahulu dari Ustaz Samsul Debat. Okey Ustaz, kalau kita lihat hari ini Ustaz, media semasa dan juga apa yang kita dapat di persekitaran kita Ustaz, kita nak tahu bagaimana kalau hari ini kita mengguna pakai laluan media ini untuk nak sebarkan kebaikan, nak sebarkan info-info yang baik, terutamanya kita nak sebarkan dakwah kepada orang ramai. Ini caranya. Dan kalau hari ini mungkin dia punya cabang-cabangnya lebih daripada media radio TV. Dan kita nak dapatkan daripada Ustaz sendiri, kalau kita lihat daripada sudut sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz, bagaimana cara baginda sendiri untuk menyebarkan dakwah, kan? Kalau lihat daripada situasi Rasulullah sekalipun masa waktu tu mana nak adanya media-media semua ni, kan? Tapi bagaimana baginda boleh sebarkan dakwah itu sampai ke seluruh pelosok dunia. Mungkin Ustaz boleh bawakan sedikit kepada kita berkenaan tajuk itu. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Syafiq. Sama Ustaz. Terima kasih banyak. Begitu juga Profesor Datuk Dr. Zulkifli yang telah sudi bersama kami ini hampir, tapi disebabkan bukan kalau tak ada PKP lockdown ni pun payah nak jumpa, masing-masing sibuk kan. Betul Ustaz. Tapi apapun bila cerita ni sebenarnya soalan ni sangat baik sekali, sebab perkaitannya antara radio dan perkembangan yang ada pada hari ini sebenarnya, kalau kita tengok, memang kita boleh rujuk balik macam mana apa yang ada pada diri Rasulullah SAW sendiri. Kita tengok kan, Nabi Muhammad SAW ni adalah merupakan suri tauladan. Contoh ikutan terbaik, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Kan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Taala beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan hari akhirat, siapa nakkan ke rahmat Allah dan nak hari akhirat, maka ingatlah wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi radio tu sendiri, kita nak kaitkan, kalau kita tengok perkembangan dakwah Nabi. Mula-mula sekali kalau kita tengok Nabi ni bila dia nak membawa dakwah ni, Nabi tak terus pergi kepada orang ni. Macam mana pun kita tahu hati Nabi dicuci, Nabi disampaikan wahyu. Maknanya bermula Jibril mendidik ni. Jibril ni menjaga Nabi. Nabi waktu mula-mula tu Nabi jadi demam, nak tunjukkan beratnya dalam bab nak diri sendiri tu. Diri sendiri ni dulu. Maknanya daripada situlah Nabi ada 3 tahap kita tahu dakwah ni. Ringkasnya semua dah tahu dah ni. Kan, saya pun tak naklah mencabar kredibiliti Datuk kita ini, Prof Datuk ini. Sebab dia dah buat tesis macam-macam paper dia dah buat dah. Macam-macam huraian dia dah buat, macam tempat dia dah bentangkan dah perkara ni. Jadi basicnya pertama secara sembunyi-sembunyi dulu. Tapi sembunyi ini bukan menyuruh, maksudnya secara intrinsik dulu, kedalaman dulu. Mana diri Nabi, akhlak Nabi ni diperbetulkan dulu. Nabi ni makin Nabi ditanam dengan benda-benda yang baik. Dan kemudian Nabi develop dekat rumah Arkam bin Abi Arkam, Rasulullah SAW masa ni dia menanamkan akidah yang kukuh. Menanam akidah yang kukuh pada prinsip pemikiran sahabat, menjadikan kalimah tauhid sebagai intipati hidup mereka, dan kemudian menceritakan, meletakkan garis panduan halal haram kepada mereka, kan? Malahan mengajar mereka tunduk kepada bagaimana tunduk kepada apa, suka kepada apa yang Rasulullah suka dan benci kepada apa yang Rasulullah benci, berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Bila masuk tahap kedua, Nabi memfokuskan kepada ejen perubahan. Ejen perubahan tu pada sahabat-sahabat yang dah dia develop tadi. Kan? Dia macam kalau orang bisnes tu, dia akan mula pegang ejen dia. Tentulah. Tapi maknanya semua sahabat-sahabat ni dia yang akan gerak dan mula sebarkan kepada satu tahap ke satu kawasan. Memang bukan senang, tetapi dengan macam-macam tentangan, macam-macam sampaikan orang nak bunuh Nabi, kan? Sampaikan kepala Nabi ni ada harganya 100 ekor unta untuk kepala Nabi, bayangan. Kan, disebabkan tiba-tiba Nabi nak bawa hari kabar baru, sampaikan ada nak berunding pula dengan Nabi.
berunding dengan Nabi ni macam mana? Berunding sampaikan satu tahap. Okey, kita gile-gile. Tahun ni bagi kami sembah Tuhan kau 2 tahun, kau sembah Tuhan aku 1 tahun, 2 tahun nanti besok kita tukar balik kata. Nabi tak nak kompromi. Masa ni ujian dia. Kadang-kadang orang nak berlemah lembut, apa salahnya kan? Tak, dekat situ prinsip yang kedua. Dan begitu tahap yang ketiga, hijrah. Nabi mengembangkan lagi. Mengembangkan lagi dengan terbentuknya bumi Madinah sebagai negara yang pertama mengamalkan negeri yang pertama mengamalkan Islam ikut syariat. Jadi tuan-tuan dan puan dan mata Allah sekalian, bila kita tengok dalam radio pun macam tu. Kalau kita tengok dulu di asrama kita buat radio haram ni. Radio haram dengan harapan nak jadikan radio tu radio rasmi universiti dekat sekolah agak ni. Maknanya mula-mula sekali dia kena yakinkan orang yang radio tu boleh diterima. Faham tak? Maknanya orang yang nak bercakap tu nak kena suara macam Syafiq sikit. Nak kena suara macam ni. Contoh, suara kena ada suara ISO. Kemudian konten dia, apa dia nak supaya perkara ni bila sampai peringkat orang lain, kalau peringkat diri sendiri tak betul, kita susah nak betulkan orang lain. Yang tu juga dengan hari ini. Dan kemudian ejen perubah tu pula, dia bukan hanya dalam bentuk manusia saja. Dia juga dalam bentuk teknikal, digital yang kita ceritakan sekarang. Mana bila dikembangkan lagi, kita ada media, pelbagai media. Twitter, kita ada IG, kita ada Facebook. Dan kita dulu Facebook kita ingat sekadar macam ala-ala kita main chatting-chatting dulu-dulu. Tak, dia berkembang biak lagi. Dia menjadi sampai boleh buat live dekat Facebook. Dulu ingat live dekat Facebook, dekat IG je. Tak, dia kembang lagi. Dan malahan tak mustahil. Bayangkan sekarang kita tengok di pawagam pun boleh buat 4D, 5D, 6D. So pengembangan ni sebenarnya apa pun basic dia kena balik kepada asas dia, iaitu akhlak kita tu tadi saya kata tadi. Kita perlu bijak membuat perbandingan. Okey, ini satu pandangan, satu sudut pandang, kemudian satu sudut pandang yang kita boleh pegang kredibilitinya, dan akhirnya benda ni lah juga yang dibawa. Maknanya ada peringkat-peringkat dia. Macam tu jugalah kalau kita ni sebagai pendakwah maknanya saya sendiri kena adapt benda ni. Kalau tidak dulu kan, dulu masa kecil, kalau ingat Syafiq Prof masa kecil tu kita dengar dekat rumah kan, ya Allah aku nak sangat jadi DJ radio ni. Kan ada DJ radio, dengar suara dia, Assalamualaikum. Apa semua kita dah rancangan sampaikan. Mak seronoknya aku nak jadi DJ bestnya. Macam tu kan. Allah. Sedangkan dia orang dulu bukan mewah sangat pun. Gaji dia orang bukan apa pun. Orang kata sekadar memenuhkan halwa telinga dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi bila sampai satu tahap bila kita pegang, rupanya kalau kita masih lagi berpegang pada DJ yang dahulu, hari ni pun orang tak panggil DJ dah. Orang panggil announcer. Dia tak panggil, dia tak sebut lah apa DJ. Ni old school lah DJ dia kata. Dia announcer. Dia malahan kita tak boleh berpegang pada benda yang canggih dulu. Hari ni dah tak canggih lagi. Kan malahan 10 tahun lagi mungkin konsep dia, mungkin media tu dekat tangan betul, bukannya dekat peranti lagi dah. Gadget tu dia install kat dalam badan, macam masuk vaksin tu, masuk mana dekat phone ni dekat tangan je. Hello, Assalamualaikum, macam tu je. Mungkin kita tak tahu keadaan nanti. Jadi itu sebabnya saya kata memang sejajar apa pun berbalik-balik pada tu sebabnya kita pernah ingat macam mana hadis Nabi sebut, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia penjara bagi orang mukmin. Maksud penjara ni, kalau kita duduk dalam penjara, setakat 10 langkah ke depan, mungkin 3 langkah ke belakang. Toilet pun macam tu lah. Kan? Nak makan pun setakat apa yang dihidangkan. Maksudnya apa? Nak beritahu penjara ni, kita sebagai orang Islam, bukan semua benda kita boleh buat. Sebab kalau kita tengok media sosial, media digital yang tidak dikawal, macam radio, ada dia punya kawalan dia, bahasa yang digunakan, kemudian pendekatan yang digunakan, cara kita menegur pendengar yang buat panggilan, semua ada adab dia. Sebab kita melambangkan imej Islam tu tadi. Tadi kalau kita biarkan, semua boleh, macam dalam IGTV, kita tengok Facebook Live, ada yang buat secara sembrononya, menunjukkan pelbagai aksi, menunjukkan pelbagai perkara, maka itu bukanlah tujuan asas dia. Itu sebab kita kena tengok balik. Makan bukan semua kita boleh makan. Cakap bukan semua kita boleh cakap. Buat bukan semua kita boleh buat. Dedah bukan semua kita boleh dedahkan. Itu sebab maknanya di dalam perkara ini, mana akhlak ni memainkan peranan ikut syariat, insya-Allah
Dengan cara tu kita akan selamat, termasuklah dalam bidang penyiaran ni sendiri. Maka masih lagi menjaga adabnya, menjaga akhlaknya. Sebab apa? Dari segi bab adab ni orang kata kan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Kan gulung apa, pendek digulungkan, panjang digontangkan. Memang susah nak faham kalau tak direnungkan. Kan makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kotor Melaka. Kan makan sirih mengenyangkan tidak, tapi togah dia adat dan budi bahasa. Itu sebab kita cerita akhlak hari ni. Tu paling penting seperti apa yang Ustaz Samsul sebutkan tadi, jaga adabnya, jaga caranya, asalkan tidak memberikan kemudaratan kepada orang lain. Masya-Allah. Okey, dan masih lagi dalam konteks kita hari ini, apabila kita sebut dengan cabaran penyiaran radio Islami pada hari ini, kalau kita lihat dalam platform media kita memang banyak sangat pilihan-pilihan, dan sekarang ni mungkin juga orang boleh mencari selain radio atau TV menerusi platform digital yang mereka ada di tangan mereka, kan, apa yang mereka lihat sekarang ni, kan. Tapi begitu banyak sumber-sumber di situ. Dan bagaimana kita nak tahu pula persaingan platform media yang menyebabkan penyiaran radio tidak lagi relevan. Jadi kita nak dapatkan sedikit pandangan dari Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani. Silakan Prof. Baik, terima kasih Saudara Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya Ustaz Samsul, para pendengar Radio Hakim yang disayangi, dirahmati sekalian. Alhamdulillah, memang Saudara Syafiq bila kita tengok channel yang banyak ni memang confuse lah. Kalau saya pernah duduk dekat Turki sekejap, saya punya channel dekat 300 Saudara Syafiq. Kalau channel 300 ni Saudara Syafiq, bayangkanlah macam kita di Lebuh Raya, begitu banyak sekali channel. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, kita kalau saya bagi sedikit background sebab saya membuat kajian tentang rancangan-rancangan agama di radio dan TV Malaysia daripada tahun 92, Syafiq, pendengar. Ketika itu saya melihat keperluan untuk mewujudkan sebuah stesen radio Islami dan juga stesen TV sebenarnya. Dan Alhamdulillah, selepas beberapa tahun saya balik tahun 96 daripada belajar, akhirnya muncullah TV radio IKIM tahun 2001. Jadi soalan Syafiq sangat menarik. Dalam 20 tahun perkembangan ni, kita lihat channelnya menjadi makin banyak. Saya cuma nak ambil sedikit latar belakang Saudara Syafiq. Sebenarnya kemunculan radio dalam dunia ni lah, saya sebut dalam dunia, dan dalam konteks negara kita di Malaysia tahun 40-an dulu, sebenarnya tak banyak kontroversi, Syafiq, berbanding dengan TV. Sebab radio ni hanya ada suara, berbanding dengan TV ni dia ada visual dan juga suara. Visual ni dia agak sensitif di beberapa negara, termasuk di Arab Saudi, kalau kita maklum lah. Jadi Saudara Syafiq, cabaran kepada radio Islami dalam konteks era digital ni memang besar, saya kena akui, terutama sekali bila kita melihat bukan sahaja dari sudut orang selalu melihat konten, tapi saya melihat keseluruhan organisasi itu. Yang pertama yang kita kena faham, radio yang still kita fahami sekarang ni bersaing asalnya dalam bentuk sebuah industri. Itu asalnya industri. Apa maksud industri ni? Dia kena ada struktur organisasi, dan kebanyakan radio station ni mendapat pendapatan daripada iklan. Itu cabarannya. Jadi sebab itu Alhamdulillah Radio IKIM ni atas niat kerajaan mewujudkan sebuah platform, sebuah medium yang mana daripada kita terdedah kepada pelbagai channel-channel yang ada di antara channel itu sebenarnya menggugat kita punya
kepercayaan, kita punya syariah compliant seperti yang Ustaz Samsul sebut tadi. Kita kalau boleh nak kehidupan kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, daripada kita kecil sampai kita meninggal, kalau boleh biarlah dia dalam kita sebut dinaungi oleh radio yang patuh syariah. Jadi alhamdulillah dalam konteks ini saya masih lagi menekankan Syafiq semasa saya buat kajian tahun 90-an dulu, memang dah ada pun internet ketika itu, dan dah ada perbincangan yang radio satu ketika akan mati. Itu dia punya orang kata anggapan assumption masa tu. Tetapi kita nampak selepas 30 tahun berlalu sejak internet itu meluas, radio masih bertahan. Cuma yang saya kena tekankan kat sini Syafiq dan pendengar sekalian ialah radio ni bergantung kepada kandungan yang menarik dan juga mempunyai segmen pendengar yang tertentu. Dalam konteks negara kita Syafiq, kalau kita tengok ada data keluar bulan Mei baru ni, sebulan yang lepas lebih kurang bulan Mei baru ni, kita ada pendengar radio yang konsisten, yang kekal, lebih kurang dalam 20 juta jumlah dia Syafiq. Dan ada stesen radio, saya tak mau sebut kat sini lah, yang declare melalui kajian yang dibuat itu lebih kurang 15 juta pendengar seminggu. 15 juta pendengar seminggu. Saya ada sikit data tapi agak lama sikit lah yang berkenaan dengan IKIM ni. Tapi saya percaya IKIM mempunyai segmen pendengar tersendiri. Kalau kita ambil umat Islam, katakanlah di negara kita lebih kurang dalam 17 juta Syafiq. Dan kalau hanya daripada 17 juta tu mungkin kita ambil dalam 5 ke 10% yang maintain dengan IKIM, segmen ini saya percaya cukup besar. Dari segi organisasi media tadi, dia sangat berdaya saing dan boleh kekal. Cuma kita kena membuat adjustment ataupun adaptasi kepada perubahan. Apa perubahan Syafiq? Saya nak bagi agak ringkas. Yang pertama, saya ingat Ustaz Samsul sebut tadi, istilah dia ialah go mobile. Apa maksud go mobile ni? Dalam era digital, semua teknologi ini dia converge, dia bercantum di dalam teknologi yang kita boleh bawa berjalan ke mana-mana. Segmen yang besar dalam radio ni Syafiq, sebenarnya selepas channelnya menjadi begitu banyak, biasanya orang mendengar secara santai, misalnya semasa memandu. Itu dia punya keadaan dia. Tetapi mungkin dalam konteks COVID hari ini, mungkin ramai yang berada di rumah. Jadi bila ramai yang berada di rumah tu, dia akan mempunyai pilihan yang sangat luas. Tetapi pergerakan teknologi saya percaya dia akan pergi kepada go mobile. Dan di sinilah saya tengok tahniah juga kepada IKIM. Sebab IKIM juga create, bila kita sebut go mobile ni, dia kena berserta dengan saluran medium yang lain. Contohnya dia akan pergi kepada Facebook, dia akan pergi kepada social media yang lain, Instagram dan sebagainya. Sebab apa perlu ini, followernya saling bercantum dekat situ Syafiq. Itu dia punya asas dia lah. Jadi sebab itu selain daripada DJ macam Syafiq dengan DJ yang lain yang mungkin dekat IKIM tu hebat-hebat DJ keperanan seolah-olah macam istilah baru kita panggil influencer. Dulu memang DJ ni laku. Kalau dia duduk dekat radio, tapi kalau ada kenduri Syafiq, DJ radio ni lah yang kena bayar mahal sikit lah. Itu asasnya. Begitu dia punya kehebatan dia. Dia punya suara dia tu, intonasi dia sangat menarik. Jadi ini saya ringkaskan untuk menjawab Syafiq. InsyaAllah dengan beberapa adjustment yang dibuat oleh stesen radio, termasuk stesen radio Islami, yang mana segmen ini disokong oleh apa yang saya sebut sebagai khalayak yang mempunyai religiosity, dia punya tahap keinginan hidup beragama yang tinggi. Malaysia alhamdulillah Syafiq, sejak 30-40 tahun yang lepas, daripada hujung 80-an tu ataupun awal 80-an, kita dah bergerak bukan sahaja dalam konteks
fardu ain, ya, seperti yang sebelum-sebelum tu ustaz, ya, beberapa orang ulama tokoh bercakap untuk mengukuhkan fardu ain. Tapi selepas tahun 80-an dakwah kita dah pergi jauh, Syafiq. Kalau kita nak bercakap soal kesedaran kita bayar zakat, Syafiq kena ingat, bayar zakat sahaja sekarang ni kita rakyat Malaysia membayar 2 bilion ringgit lebih setahun, Syafiq. Ini kehebatan, ya, ini kehebatan. That's why kita nak pergi second wakaf. Siapa yang bantu ni, Syafiq? Ya, selain daripada kita sebut tokoh-tokoh ulama, ustaz dan sebagainya, ini adalah peranan media juga mencetuskan kesedaran beragama. Dan alhamdulillah saya nampak trend ke arah kita mempunyai masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam dalam kefahaman yang sebenar, sangat dinamik. Walaupun kita berhadapan dengan banyak cabaran daripada luar, tetapi kekukuhan sistem formal kita kena akui antara yang terbaik kat dunia. Apa yang saya maksud sistem formal ni, Syabik, sikit lagi. Sistem formal ni kita ambil contoh tarbiyah melalui education kita, sistem education kita, pelajar-pelajar kafar saja, Syafiq. Kalau contoh Radio IKIM nak masuk satu segmen untuk bantu kafar dalam konteks COVID ini, saya percaya sebahagian sudah dibuat. Kita ada dekat 1.3 million pelajar-pelajar yang mengikuti kafar ni, Syafiq. Maksudnya yang itu bila dia connect sahaja dengan radio, dia akan maintain dia punya segmen khalayak yang pasti, Syafiq. Jadi sistem formal inilah yang kita nak kena perkukuhkan, dan saya percaya bila kita perkukuhkan, dia punya momentum itu panjang. Saya sebut tadi 40 tahun ini kita dah bergerak daripada asas fardu ain kepada membentuk negara bangsa yang berteraskan kepada religiosity ataupun penghayatan kepada agama yang tinggi. Jadi saya rasa itu cabaran dan itu boleh kita ambil peluang, Syafiq, insya-Allah. Masya-Allah. Apabila Prof memberikan kepada kita bagaimana fakta dan juga datanya di situ, kita faham, dan itu juga menjadikan satu trending sebenarnya bagaimana kita nak terus mendapat capai memberikan maklumat info yang berguna kepada orang ramai, kepada masyarakat, dan saya kira itulah yang sedang dilaksanakan usaha-usaha di Radio IKIM sendiri untuk terus mempertingkatkan lagi usahanya, menyebarkan lagi luas laluan-laluannya untuk kita nak sampaikan pengisian dan juga rancangan yang terbaik demi mendidik jiwa masyarakat. Masya-Allah, Prof berikan tadi berkaitan dengan semua aspek tu, kan, kafarnya dekat situ, kan, zakatnya di situ, dan bagaimana orang nak mencari sumbernya. Inilah saluran yang saya kira memang sentiasa berada rapat dengan masyarakat. InsyaAllah, moga itu akan menjadi satu didikan buat kita juga di sini untuk mempertingkatkan lagi usaha. Okey, dan kita nak berbalik kepada Ustaz Samsul Dabaid. Okey, kalau sekarang ni kita lihat ramai kita dah pun beralih arah, dan sekarang pun kalau Radio IKIM kita menggunakan platform digital dan memang boleh terus sampai ke telefon pintar kita. Tapi bagaimana kita nak terus memasuki ke hati jiwa masyarakat, terutamanya orang-orang muda, kan? Kalau bercakap tentang medium Islami, alamak, nak kena tackle tu, nak kena fokus tu, nak kena tarik perhatian tu agak lebih kepada mereka, kan, supaya jiwa anak-anak muda ni akan lebih kuat dan juga hebat bersama dengan media Islami. Dan sekarang, Ustaz, apa pandangan Ustaz apabila kita sebut dengan keadaan semasa bila menggunakan media-media, dia ada kaitan pula dengan adab bila kita nak menyampaikan sesuatu maklumat, nak sampaikan sesuatu dakwah. Sebab mungkin agak risau kalau kata tidak dilihat dari sudut kecelaruan yang kita sediakan kepada orang-orang muda ataupun orang-orang yang sedang mempunyai banyak sumber-sumber media. Risau-risau nanti ada berlakunya kemerosotan nilai kemanusiaan ataupun nilai agama itu sendiri. Jadi Ustaz mungkin boleh sediakan pandangannya di situ. Silakan Ustaz. Okey, saya seronok dengan soalan tu, melekakan. Allah, Ustaz. Kadang-kadang sampai terlupa nak jawab yang benda satu dulu, kan. Allah. Tapi betul lah, kalau kita tengok saingan kepada radio yang memang betul semua orang meramalkan radio ni akan mati.
Memang masa kita makin canggih habislah radio. Tapi rupanya dia ada segmen pendengar dia sendiri, ada follower yang tersendiri, ada peminatnya tersendiri. Kadang-kadang dia berdasarkan segmen, dia juga minat announcer ni punya program dia akan ikut. Waktu tu saja. Ada pula ikut berdasarkan program, walaupun announcer dia tu dah berubah orang lain. Kan? So dia akan ikut juga program tertentu. Jadi nak pula ada orang pula kecenderungan, ada orang tu I kurang FB ni, I IG je. Yang seorang tu pula I IG kurang I FB. FB ni yang tua-tua yang gemar mengarang panjang, FB. Yang gemar tulis pendek, Twitter. Dia ada geng Twitter je. Dia ada grup-grup dia. Tetapi radio ni dia sesuai. Macam sebab sekarang ada terbaru kan, kalau Prof pun tahu, Syafiq tahu. Sekarang kita ada Clubhouse pula. Kan Clubhouse ni dia jadi macam radio lah, nak dengar suara je. Cuma ada ikon, angkat tangan nak cakap, dia jadi dijemput, dia bagi peluang dia cakap dengan suara saja. Jadi maknanya orang macam nak balik semula kepada radio. Wah, radio ada dah pun, cuma tinggal lagi dia nak merasa dia radio sendiri. Agaknya macam tu lah. Tetapi apa pun dalam hal ini, kalau kita tengok dari segi adab ni penting. Sebab bila bersaing, sebab kita tengok kecelaruan ni tu, sebab kita tengok dari segi adab dah tak kira dah. Itu sebabnya kita kena balik pada agama. Apa yang Nabi ajar kita. Balik pada adab. Balik semula kepada akhlak. Kalau kita petik tengok dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Ta'ala beritahu, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Makna ada 3 kaedah kat situ. Iaitu yang pertamanya adalah dengan yakni bil hikmah, yang keduanya mau'izatul hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Maknanya Allah Ta'ala ajar kita ni dah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu itu dengan hikmah, satu. Yang kedua dengan yang pelajaran, yakni nasihat yang baik, kedua. Dan yang ketiganya, cegahlah mereka dengan cara yang baik. Makna kata, apa-apa pun kalau nak bertahan lama, itulah dia. Sebab itulah sifat radio. Itu sifat radio. Dia adalah terhad. Dia tak boleh nak tunjuk muka, dia tak boleh nak ni. Yang cakap pun dah tak elok, lagilah orang tak nak dengar. Jadi nak tak nak, cakap kena elok. Sebab yang mendengar ni, sebab radio ni walaupun macam mana cantik pun radio tu, macam mana cantik radio tu, tapi kalau dia punya suara macam serak-serak, kejap dengar, kejap tak dengar, hati dia potential. Tapi bila dia dengar radio, dengar suara, dia tak kisah buruk macam mana pun, suara tu penting. Nak dengar carta lagu, nak dengar ada program motivasi tertentu misalnya, kan, adanya orang-orang tertentu yang akan appear dekat radio tu, dia nak dengar. Jadi benda tu satu kepuasan. Maknanya apa yang nak cerita tadi, pertama ajak dengan cara hikmah. Mana hikmah tu macam mana? Tu sebab sebelum nak buat program tu pun Syafiq dengan grup ni bincang ni. Okey, kalau program tak boleh, program ni tak sesuai, budak-budak tak nak dengar nanti. Kita macam ni nak tarik budak-budak, kita kena buat macam ni. Kita ajak ikon yang macam ni pula, ajak macam ni pula, contoh. Makna hikmah dia cerita benda lain, cerita A tapi sebenarnya nak dapat B, C, D, E ni. Maknanya biar dapat benda lain juga. Yang kedua, bila kita cerita tadi, nasihat yang baik. Itulah tujuan tu. Sebabnya walaupun radio lain tu, walaupun dia taklah beragama sangat, tapi dia nak juga menyampaikan mesej kemasyarakatan. Dia nak juga sampaikan benda-benda yang baik. Walaupun sikit lah, secoet Oni 9 cakap, ada lah sikit mana cerita baik tu kan. Yang lain semua lara belakang kan. Tetapi tak apalah, janji ada, dia kata, ayat dia. Dan begitu juga yang ketiganya adalah mencegah dengan cara yang baik. Macam contohlah kita tengok hari ni, kita tengok yang lain. Cuma tengok yang tak ada pemantauan. Radio ni dia ada, macam kita kata tadi, dunia ni penjara bagi orang mukmin. So, kalau saya semak, itu saya ada buat forum dengan Linda On, dengan Abby Fana, dengan SY dan juga Adi Fasla. Dulu punya radio, nak sebut korang pun tak boleh. Kan? Tak boleh sebut mengandung pun, tak boleh. Mengandung, kena sebut hamil. Bayangkan macam tu sekali. Kan? Matilah macam ni. Pada dia tu perkataan yang kasar. Bayangkan pemilihan perkataan. Tapi
Tapi nak cerita, adakah kod etika sosial yang mengajar kita? Tak. Quran pun dah ajar kita dalam macam tu. Kan? Macam mana hati kita baik, mulut pun kena baik. Kan? Tak ada mana aja. Aku nampak, aku mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Bila hati baik, yang dizahirkan dengan kata-kata kita juga seharusnya baik. Jadi itu sebab radio ni mainkan peranan. Nak pula, alhamdulillah, dapat tengok Syafiq macam ni rupanya. Ya Allah, kemas. Kan? Berkenan mak tengok. Sebab apa? Daripada dengar yang baik-baik tadi, nak tengok pula rupa dia macam mana. Baik ke tak baik. Makna kata, dalam radio ni kalau kita tengok, sebagai contoh, baru-baru ni saya adalah dalam beberapa minggu lepas, saya tunjuk gambar frontliners dengan memakai PPE ni. Dia macam ni, duduk dekat tiang ni tengah tension tau. Tengah tension. Nampaklah gambar dia penat sangat sampai dia pegang sarung PPE tu. Jadi, saya komen, saya tulislah caption kat situ. Kasihanilah frontliners. Kita kecewa tak dapat balik kampung. Kita kecewa kena sekat perjalanan kita. Tetapi kita tak fikir yang frontliners lebih lagi dahsyat kemurungan dan kesedihan mereka akibat daripada kes yang makin lama makin bertambah. Jaga SOP, jaga kita. Anda mampu mengubahnya. Saya buat macam tu lah lebih kurang. Komen salah satu, ada komen bawah tu. Boleh ada pula seorang tulis, kalau tak nak kerja bagi orang lain, ramai lagi orang nak kerja. Bayangkan tu. Kita fikir kan, daripada mana? Kadang saya fikir dia ni lahir salah hari bulan ke apa, saya fikir macam tu. Kan maknanya adab dia dari segi tu kan. Allahu Akbar, saya kata kan, dari segi kat situ tu sebab saya kata pentingnya adab akhlak ni kita kena tengok. Tu sebabnya kalau kita tengok dari segi nak survival ni yang katakan, akhirnya benda-benda baik juga yang akan bertahan. Kan, Aikin daripada awal lagi benda baik bertahan. Kan, ceramah tak ada follower, ada, jangan risau. Biarlah ustaz mana sekalipun, ada orang ikut. Sebab Nabi dah ajar, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan. Yang tu yang kita ambil. Kan, macam hari ni kan, Samsul debat prof kita, walaupun kami ni tak nampak muka lah. Mungkin ada orang tua ni, kebanyakan orang tua ni dia tak pandai teknologi ni, malah dia dengar radio je. Alhamdulillah, ada Samsul debat hari ni, nampak tak? Dia punya tu. Makna kata, akhirnya dia nak dengar. Kadang bila tengok muka dia juga yang sibuk tengok muka, akhirnya tak dapat satu patah apa pun. Tengok muka seronok, tengok penyanyi lah. Cantiknya dia, bagusnya dia, tapi dia punya lirik ni satu benda pun tak masuk dalam kepala. Jadi makna kata, dalam hal ni, adab, akhlak tetap memainkan peranan. Yang saya beritahu, adab, akhlak dalam kita berdakwah, menyampaikan dakwah kepada orang. Dan jadi makna berhikmah tu dah tak ada. Kadang bila IG, FB, orang tulis, kadang-kadang kan kita boleh tengok komen nak pula yang membalun pemerintah kan. Contoh ada pemerintah keluar kenyataan. Hal dia mengumumkan kes hari ni berapa je. Dia mengumumkan contohnya kan, Datuk Seri Ismail Sabri tu. Dia mengumumkan berdasar keputusan mesyuarat. Kan, dengan ini tak boleh, entah negeri tak boleh. Tengoklah, ya Allah, kanyang betul. Kan, dia punya mengutuk tu. Ya Allah Akbar. Maka tu sebabnya kan, kalau tengok ada satu pantun adat kan, kalau mencari pokok buah-buah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau mencari insan bertuah, duduk beradab, orang bersantun. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kan. Jadi itu saja, cukuplah kot. Allah. Kan, saya rasa tu yang betul. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Kan dah keluar pantun Noris Milannya tu kan. Masya-Allah. Dan Ustaz, memang pun saya setuju Ustaz, apabila kita cakap tentang hikmah itu, kita berbalik kepada asal dan berbalik kepada asasnya kan. Bagaimana hari ini dalam apa jua platform yang kita sebarkan, dia ada nilai agama dekat situ. Kan memanglah banyak pilihan, tapi sekarang ni kita risau kan, kalau terlalu banyak pilihan, nanti pilihan yang betul-betul asasnya tu pula akan ditinggalkan. Yang ni apatah lagi sebaran dalam sudut nilai agama Islam di situ, insya-Allah. Moga harapnya adabnya ada,
kita ada menjaga tata tertibnya, dan juga pilihan sekarang ni kalau di radio sekalipun, di media sekalipun, dia ada pula tarikan. Kalau tadi Ustaz cakap tertarik dengan DJ radio, saya harap lepas ni Ustaz Samsul Debat boleh hasilkan lagu nasyid pula kot Ustaz. Kita boleh siarkan dekat radio Islami kan, Masya Allah. Mungkin Prof boleh hasilkan sajak-sajak kata-kata puitis yang kita boleh wawarkan lagi untuk sampaikan mesej kepada masyarakat kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Samsul. Okey, dan kita nak berbalik kepada Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani. Okey, Prof, kalau dari sudut media Islami hari ini Prof, kalau kita lihat banyak cabang-cabangnya, dan bukan kata sahaja radio, ada lagi konten-konten ataupun pengisian di luar sana, di Facebook sekalipun, di mana-mana sosial media sekalipun, ada di kalangan individu yang sedang juga giat menghasilkan konten-konten Islami. Jadi Ustaz, Prof, bagaimana kalau institusi media Islami ni, adakah perlu lagi berdaya saing, dan kita nak dapatkan sedikit cadangan Prof? Bagaimana Prof? Terima kasih Syafiq. Alhamdulillah, saya sangat menarik. Saya nak reflect dululah kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. So apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini, dia berkait dengan radio. Sebab dia punya perkataan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mimman da'a ila Allah, iaitu yang menyeru kita kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At the same time, jangan lupa, bila kita seru, kita juga kena amala solehah, kena beramal dengan amalan yang baik. Jadi sebab itu dalam konteks radio Islami ni, sedikit sejarah untuk kita faham Syafiq di peringkat awal dulu di Saudi sebagai contoh lah, dia ada radio Al-Quran. Radio Al-Quran. Bila saya kaji, ini antara model yang awal, radio Al-Quran, dia menyiarkan bacaan Al-Quran, tafsir, mau'izah, pengajaran-pengajaran yang baik daripada Al-Quran, tetapi oleh kerana mereka ada sensitiviti tentang muzik, Syafiq, muzik satu ketika dulu ni agak sensitif sangat, tetapi hari ini kalau kita lihat radio Islami kita ni, ataupun medium lain yang declare patuh syariah, kita lihat modelnya lebih komprehensif. Bukan sahaja ada berita, bukan sahaja ada drama, bukan sahaja ada talk, macam-macam jenis talk, dialog dan sebagainya, dan juga ada hiburan. Hiburan itu antara elemen yang mengekalkan momentum khalayak kepada stesen ataupun jenama radio berkenaan. Jadi Alhamdulillah kita ada banyak modal. Kita boleh pilih berdasarkan kesesuaian Syafiq, dan cabaran kita yang Syafiq sebut tadi, bagaimana untuk berdaya saing. Tadi saya sebut satu istilah Syafiq, go mobile. Sekarang ni saya nak mencabar saya jugalah yang memang mengkaji bidang ini, dan mungkin IKIM antara radio awal di negara kita yang mengamalkan syariah compliance. Apa kita fikir go global. Itu istilah saya Syafiq. Apa maksud go global ni Syafiq? Pendengar kita sekalian, kalau kita ambil di sekitar kita yang berbahasa Melayu saja Syafiq, kita ada lebih kurang 280 juta pendengar Syafiq. Bukan sikit Indonesia saja ada 260, terpelas sikit-sikit. Yang lain tu saya sebut ni 280 juta. Jangan kata mustahil, sebab kita ada stesen international yang reaching, dia tak tidur 24 jam je. Saya pernah sampai ke CNN sebagai contoh, dekat Atlanta. Saya tengok studio dia tak tidur 24 jam. Dia tahu negara ni pukul berapa orang bangun, pukul berapa orang tidur, segmen apa sesuai untuk wilayah ini, segmen apa sesuai untuk itu, maksud dia. So go global maksudnya, kalau saya ambil contoh kajian saya dulu-dulu lah Syafiq, yang sekarang sebagainya masih praktikal. Kalau kita ambil contohnya
yang abang kepada radio IKIM. Kita ada radio di bawah RTM. Dulu-dulu kita ada siaran serantau, Habib. Kalau Cuari Selamat pantun tu, dia ada rakan dia pantun di Indonesia, rakan dia pantun di Brunei, di Singapura, ya. Malah kalau kita lanjutkan sikit ke selatan Thailand, ke Filipin, kita ada go global, Syafiq. Teknologi hari ini tidak memberi challenging kepada kita seperti dulu. Jadi sebab itu kalau Syafiq nak bertanya kepada saya bagaimana nak maintain khalayak, bagaimana nak mengekalkan momentum diminati dan diikuti, sebab yang lebih penting kepada saya ini amal soleh, Habib. Ini amal soleh. So amal soleh ni dia ada kaitan hubungan kita, niat kita, kontak kita, hablum minallah kita panggil. Allah akan bantu. InsyaAllah Allah akan bantu dengan niat yang betul. Segmen itu dia boleh bermula dengan kecil, dengan strategi yang betul, dengan konten, sasaran, kandungan itu benar. Dan saya percaya memang orang mencari. Dan saya tahu contohnya Radio IKIM 95% siarannya berbahasa Melayu. Kita boleh lagi extend, misalnya memang kita tak boleh capture apa yang disebut sahabat kita saudara Samsul sebut tadi, istilah dia ialah narrowcasting, daripada broadcasting, membuat siaran yang meluas satu ketika, mengharapkan kanak-kanak akan ikut, orang dewasa akan ikut, lelaki akan ikut, perempuan akan ikut, dan segmen yang banyak itu tertumpu kepada satu. Hari ini konten dia lebih kepada narrowcasting, contohnya kalau katalah kita ambil siaran untuk wanita di Southeast Asia, Asia Tenggara ni 200 juta punya khalayak ni, once kita boleh kita panggil binding khalayak ni, saya percaya dia akan meneruskan momentum. Tapi of course lah, dia punya networking itu kena dimulakan secara kecil-kecilan, diikuti dengan DJ hebat yang Syafiq pun kena membina rangkaian di Asia Tenggara ni dulu, kalau kita nak pergi go global. Dan go global bukan satu yang dari segi teknologi hari ini satu yang pelik. Dia boleh dibuat melalui rangkaian ataupun networking yang mantap, Syafiq. Dan insyaAllah saya mendoakan Radio Islami ni dia ada rangkaian dia sendiri, bukan di negara kita saja, malahan kita boleh connect juga dengan apa yang kita sebut tadi, yang individual dan juga organisasi yang menggunakan kemudahan teknologi digital yang ada hari ini. Semuanya saling bergantung, Syafiq. Kalau saya nak bagi contoh lah, kalau nak untuk kita mudah faham, sebenarnya kita tak mewar-warkan. Hari ini orang duduk di rumah kerana kes COVID ini, ramai yang melanggan Netflix. Saya percaya ramai yang dengan jumlah RM10 macam tu, RM17 membayar subscribe kepada siaran ni. Sebenarnya ada, Syafiq, dalam konteks media Islami ni, kita ada mungkin Syafiq pernah dengar, pernah tengok Al-Kimia nama dia. Al-Kimia ni dia sama dengan Netflix, actually nak melawan yang non-Islami ni. Kita menyediakan konten yang mendekati syariah compliant. Tak apalah di peringkat awal ni mendekati pun kita masih menganggap dia sumbangan pada dakwah. Jadi sebab itu kawan-kawan macam ni, Syafiq, kita kena pasti, kita kena saling war-warkan, dan kita kena sama-sama dalam konteks qaulan mimman da'a ilallah, itu menyeru dengan perkataan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, at the same time kita mengamalkan amal soleh dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Habib. Masya Allah, itu dia apa yang Prof kongsikan, itulah tipsnya yang begitu berguna juga buat kita di sini sebagai orang media yang bekerja untuk terus sebarkan lagi pengisian-pengisian Islami yang adanya nilai-nilai yang baik-baik di situ. Masya Allah, terima kasih Prof. Saya kira ini satu kajian ataupun satu fakta dan juga data yang terbaik untuk sama-sama kita terus memberikan lagi sumber-sumber yang memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat pendengar dan juga
para penonton kita. Alhamdulillah. Okey. Dan sebenarnya kita sampai ke penghujung pertemuan forum bicara ad-din kita pada hari ini, alhamdulillah lagi. Dan saya harapkan untuk di akhir ni sedikit kata-kata dan juga pesanan dari tetamu kita. Alhamdulillah, saya nak mulakan dahulu dari saudara Samsul Debat. Mungkin boleh bawakan sedikit inspirasi di hujung ni, apa yang boleh menjadi pesanan, ingatan kepada kita semua supaya apa pun jua teknologi yang kita sedang lalui ketika ini, ianya tidak akan jauh daripada asasnya. Mungkin pesanan yang terbaik sekali dari Ustaz Samsul. Silakan Ustaz. Jadi saya kalau boleh saya nak cakap sama seperti di atas. Senang. Saya tak payah cakap apa-apa dah. Yang Prof cakap pun dah komplit dah. Yeah. Orang kata kan, jadi berserta dengan kajian-kajian kan. Kalau kita tengok perkembangan radio tu sendiri pada dulu memang sangat memang dulu radio tu susah nak diterima kalau ikutkan. Dia tentang habis-habisan, tapi akhirnya dia menjadi satu fenomena jugalah dan bertahan sampai ke hari ini. Dan saya mengambil kesempatan ni mengucap selamat menyambut hari ulang tahun yang ke-20 IKIM. Terima kasih. Mudah-mudahan dia dengan 20 ni orang kata remaja lah, orang kata. Yeah. Masih remaja, tengah beria, tengah bersungguh-sungguh. Jadi jangan matikan semangat tu. Sentiasa rejuvenate. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, maka kita akan menyusahkan orang. Jadi mana kata biar kita anjal, fleksibel, kita boleh diterima. Mudah-mudahan dengan apa juga cara yang kita buat, macam tadi basic tadi kan, dengan cara berhikmah kita maintain. Mau'izatan tadi maknanya kalau kata mau'izah tadi maknanya kata dengan nasihat, pengajaran-pengajaran yang baik kita kekalkan. Begitu juga mencegah kepada perkara yang tidak baik kita buat dalam bentuk sangat berhikmah, sangat halus, sangat murni. Mudah-mudahan ini, sebab kita tak tahu dalam keadaan orang tengah tension, orang tengah ada banyak masalah hari ni, dengan kes bunuh diri yang sangat tinggi. Apa lagi yang mereka perlukan? Mereka perlukan kata-kata, mereka perlukan nasihat yang baik. Mudah-mudahan dapat meneruskan kehidupan mereka. Dan biar satu hari nanti kata, jangan sekadar kata-kata, tetapi kita semangat. Semangat yang kita pindahkan dengan keikhlasan itu tadi, mudah-mudahan dapat menyerap masuk ke dalam jiwa, sanubari dan hati pendengar. Wallahu a'lam. Allah. Semangat saudara Samsul itulah yang juga menjadi intipati kita agar terus kita dapatkan lagi menarik orang ramai supaya meminati dan juga memang kena ada sekalipun sumber-sumber yang baik ini dalam diri mereka sendiri, insya-Allah. Okey, dan terus saya bawakan kepada Prof, mungkin sedikit Prof pesanan akhir kata-katanya di hujung ni. Silakan Prof. Terima kasih sekali lagi Syafiq. Terima kasih pendengar kita. Sebenarnya sama-sama mendoakan Radio IKIM ini terus semarak setelah 20 tahun berlalu. Memang saya juga terlibat Syafiq dalam beberapa bengkel-bengkel pemikiran untuk menubuhkan radio Islam, sebab memang kajian saya selain daripada rancangan agama di radio dan di TV itu, kita nak tengok muncul sebuah stesen yang fully Islamic. Dan Alhamdulillah saya percaya melalui pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Radio IKIM, walaupun bertukar DJ daripada yang dulu-dulu muda Syafiq, saya ingat sekarang ni mungkin dah jadi penerbit dan peringkat pentadbiran Syafiq senior, masih terus cuma saya nak sebut kat sini kalimah yang saya rasa dalam Quran sebut kalimah thayyibah Syafiq dia sangat sesuai untuk radio ni. Kalimah thayyibah ni dia umpama satu pokok yang rantingnya tu tumbuh cabang banyak. Daripada cabang itu melahirkan dia punya buah-buah dan tangkai-tangkai itu melahirkan buah yang makin banyak. Itu konsep kita panggil dekat di hati Syafiq. Dan harapan kita dengan sambutan 20 tahun kelahiran Radio IKIM ini, daripada saya rasa studionya agak sederhana, fasilitinya agak sederhana, kaki tangan yang terlibat juga agak sederhana. Mungkin ini time kita kata Syafiq, sebenarnya idea kalau tanya saya, kita nak pergi kepada satu kontribusi besar umat Islam
untuk memajukan kesedaran yang pernah kita buat sebelum ni, Syafiq. Daripada kita punya zakat collection hanya beberapa juta itu, meningkat dalam tempoh 40 tahun itu, Syafiq, kepada 2 bilion. So macam mana kita nak buat, sebab saya dah sebut tadi, radio ini dalam konteks dia sebagai industri, dia kena bergerak maju, dia kena ada income dia. Kena ada income. Radio bergantung kepada pendapatan daripada sumber iklan. Cuma kita kena challenge umat ni, kena bagi kesedaran sebenarnya boleh umat ini sama-sama mewakafkan mereka. Ini kita panggil radio bersumberkan wakaf ni. Wakaf ini terminologi kita, berasal daripada budaya dan terbangun dalam konteks masyarakat kita. Dulu kita banyak wakaf, kita nampak wakaf wakaf tepi jalan tu, orang Kelantan memang sampai panggil wakaf lah. Kemudian kita nampak wakaf tanah kubur, wakaf masjid, wakaf kita kata sekolah. Kita boleh luaskan sebab zaman berubah, Syafiq. Dan ke depan ni kita pun tak tahu apa teknologi yang datang, tapi kita tahu kita berhadapan dengan cabaran yang sangat besar. So dalam konteks membangunkan radio sebagai industri, radio Islami ini memerlukan perancangan dan memerlukan dana yang besar yang kita kena convert sepenuhnya digital. Apa maksud digital, Javid? Digital ni dia lawan dengan analog. Analog ni macam kita tengok jam kita yang ada jarum tu. Jam jarum tu dia bergerak saat dia tek tu kan. Itu jam analog tapi bila dia tukar kepada digital, yang hari ini ada dekat komputer kita, tempoh masa yang jas saat dia tu berkelip-kelip, bertukar-tukar, itu digital. Maksudnya bila kita sebut dari segi teknologi, dia bergerak kepada teknologi digital yang lebih sharp, yang lebih tepat, yang lebih pantas. Suara pun dengar real suara Syafiq, maksudnya itu digital. Kalau dia bunyi krek itu gangguan daripada makhluk lain lah tu. Itu maksud dia. Jadi sebab itu, untuk bergerak dan menjadi stesen yang dekat di hati pendengar, yang membawa mesej Islami dan seluruh perjalanan operasinya adalah syariah compliance, kita kena dibantu oleh umat Islam. Bantu sediakan konten. Hari ini, Syafiq, bukan Syafiq saja dan penerbit kita Hajar Fairul ni duk fikir tentang konten. Kita kena fikir juga bagaimana user generated content ni kita boleh manfaatkan kat Radio Hakim. Kalau dia boleh keluarkan konten, dia akan tunggu setengah jam sebelum Syafiq muncul. Boleh faham, Syafiq? Itu dia punya proses dari segi saya percaya untuk membangunkan radio Islami. Mudah-mudahan ada manfaat perbincangan kita, Syafiq. Wallahualam. Amin. InsyaAllah. Itulah kita harapkan memang itu akan sentiasa menjadi peranan kita, peranan untuk membawakan mesej-mesej yang akan terus membina jiwa masyarakat ini ke arah nilai Islami, insyaAllah itu. Dan yang paling penting, apa yang kita hasilkan adalah tepat dan juga padat dengan saluran yang kita sediakan. Kalau kita cakap tentang radio Islami ni, kita tak dapat nak tentukan pendengar yang sebagaimana kan. Kalau boleh masa dilahirkan sehinggalah mereka tinggal dunia ini, itulah kita punya demografi pendengar kita, insyaAllah. Moga-moga ini juga akan menjadi sesuatu kekuatan kepada kita dalam menyampaikan mesej dakwah yang terbaik, insyaAllah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita yang bersama hari ini, memberikan mutiara ilmu, nasihat, pengalaman sekalipun. InsyaAllah kita harapkan akan terus diguna pakai kepada kita. Dan saya kira pendengar Radio IKIM pun sentiasa menyokong padu apa jua yang kita lakukan sehingga hari ini, yang mana dah 20 tahun berada di platform ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Debat, pendakwah bebas bersama kita hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa Ustaz, kita jumpa lagi. Okey, boleh Ustaz? InsyaAllah. Baik. Okey. Dan juga Prof Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani, merupakan Profesor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan dari USIM. InsyaAllah Prof, ada masa kita calling lagi Prof, dapatkan lagi ulasan Prof, dapatkan lagi mutiara kata ilmu dari Prof. Okey, insyaAllah.
Moga kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Okey. Dan terima kasih kepada sahabat penonton, rakan-rakan sekalian yang sentiasa bersama kita bersempena dengan program yang kita bawakan hari ini, Forum Bicara Ad-Din, sempena sambutan ulang tahun ke-20 tahun Radio IKIM. InsyaAllah dengan apa yang kita dengarkan ini akan terus minda jiwa kita, menjadikan salah satu cara kita mendapatkan ilmu adalah di radio, dan sentiasa akan terus kekal relevan sampai bila-bila, insya-Allah. Saya Syafiq Saleh, sehingga waktu ini saja pertemuan kita. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Hari ini ada trend ataupun petanda seseolah kita telah memisahkan agama dan kehidupan, dan itulah makna sekularisme yang paling mudahnya. Kerana itulah ia dianggap berbahaya, kerana kalau kita sudah pisahkan agama daripada kehidupan, contohnya bidang pekerjaan, bidang tanggungjawab kita, bidang tugasan kita, jadi ditakuti kita akan